Ada orang kata bahawa selepas masuk Islam, awak bukan lagi Cina. Jadi apa pendapat awak? Dia tanya saya. Maka saya jawab, saya kata, pertama, kita kena definisikan apa itu bangsa Cina. Kita kena definisikan dulu. Apakah yang melayakkan seseorang untuk menjadi Cina? Kita kena definisikan dulu. Kalau tak definisikan, maka susah kita nak bercakap. Maka saya tanya balik kepada wartawan itu, apa definisi Cina? Apa yang melayakkan seseorang jadi Cina? Dia kata, well, Cina lah, Cina. Dia cakap Cina lah, Cina. Tak. Saya kata contoh, kalau awak kata, seorang Cina mesti mampu bertutur dalam bahasa Cina. Tak kisah dialek apa. Hokkien ke, Hakka ke, Teochew ke, Cantonese ke, Mandarin. Dan di situ ada masalah. Sebab hari ini, ramai Cina di bandar, terutamanya di Kuala Lumpur dan Selangor, mereka bahasa ibunda bukan Cina. Bahasa ibunda mereka sudah menjadi bahasa English. Mereka sepatah pun bahasa Cina, tak pandai nak bercakap. Adakah mereka hilang kelayakan untuk menjadi Cina? Dia kata tak, mereka masih Cina. Walaupun tak nanti cakap Cina. Okey, no problem. So adakah kita nak kata bahawa seseorang itu hanya Cina jikalau dia makan babi? Oh, tak boleh cakap babi dalam ni. Saya tanya dia, adakah seseorang itu betul-betul Cina? Sebab pernah dengar ke tidak tuan-tuan dan puan-puan bahawa orang kata, ayah, you sudah masuk Islam, you sudah tak makan babi, you bukan Cina. Pernah dengar tak? Ke tak pernah dengar? Pernah kan? Jawapan saya senang je. Kalau dikatakan kalau Cina tu tak makan babi, maka kerana dia tak makan babi, maka dia tak jadi Cina. Bagaimana dengan Cina yang tak makan daging, iaitu golongan vegetarian, yang apa daging pun tak makan? Apakah mereka bukan Cina? Dia kata, tak juga, Cina juga. Oh, so macam mana? Ke Cina ini kena, orang kata apa, kena minum arak? Tak juga, ramai Cina pun tak minum arak. Malahan dalam agama Buddhism, dalam precept dia yang terakhir, yang ditulis juga, yang diberikan komentar oleh Master Xing Yan, seorang sarjana Buddhism, dia kata, penganut agama Buddha tidak seharusnya minum arak. Maka apakah penganut agama Buddha sudah hilang kelayakan jadi orang Cina? Kemudian, saya tanya dia, apa sebenarnya melayakkan orang jadi Cina? Iaitu, seseorang itu dilahirkan dalam keluarga Cina. Bapaknya Cina, maka Cina. Walaupun bapaknya India, tetapi maknya Cina, dia tetap separuh Cina. Betul ke tidak? Maksudnya, kecinaan ini tak boleh hilang. Setuju ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Settle. So, maksudnya, apa jua agama saya, bukan satu isu. Saya kekal sebagai Cina. Dan saya bagi tahu kepada dia, jikalau kamu katalah syarat-syarat untuk menjadi Cina, kena pandai bercakap bahasa Cina. Saya rasa ramai yang kat luar yang kata saya bukan Cina, mereka lagi kurang Cina berbanding dengan saya. Sekurang-kurangnya saya boleh cakap Cantonese, saya boleh cakap Mandarin, saya boleh cakap sedikit Hakka, saya boleh cakap sedikit Hokkien. Yang kat luar tu ramai tak reti nak cakap. Saya yang Cina Muslim ni lagi Cina daripada mereka. Kedua, hari ini saya lebih Cina dengan janggut saya. Tahu kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab saya pernah kena hina. Saya pernah kena sindir dengan kawan saya kerana janggut saya. Cina kan jarang simpan janggut, betul tak? Tiba-tiba simpan janggut, mereka dah kata, ini dah bukan Cina dah. Saya kata, tak, saya makin Cina. Dia kata, mana lagi Cina? Saya kata, tak percaya, you balik, you tengok Datuk Kong, kamu tengok Tuapik Kong, kamu tengok Kuan Kong, semuanya ada janggut panjang punya. Cina kata ada Cina. Dia kata, Cina. Hah? Saya pun ikut. Ada janggut, ada Cina. Cina hari ini dia tak ikut Cina. Saya kata, sebab tak ada janggut. Kalau ikut tamadun Cina yang lama, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tengok tak cerita tamadun Cina lama-lama? Maharaja ada janggut tak? Pembesar-pembesar dalam istana raja, maharaja tu ada janggut tak? Sarjana-sarjana dia ada janggut tak? Yang tak ada janggut tu siapa? Tamadun Cina dulu, iaitu orang bawahan yang tak ada kelasnya. Kelas atasan, hakim, sarjana, pembesar di istana, semuanya simpan janggut. Maka saya bagi tahu kepada mereka, hari ini saya jadi high class punya Cina, you low class.
Sebab mereka sindir saya pun sindir balik lah. Kadang-kadang kena sindir balik supaya mereka sedar. Jangan senang-senang nak sindir ataupun memperolok-olokkan agama Islam, sedangkan mereka sendiri dah tak ikut budaya mereka. So far kita clear, tuan-tuan dan puan, topik malam ini bukan nak melahirkan kita benci dengan orang Cina. Tak, saya pun Cina, takkan nak benci. Tetapi nak bagi kita faham bagaimana cara mereka berfikir supaya senang kita nak approach mereka. Kalau tidak, selagi kita tak faham, kita akan bercakap dari skop kita, tuan-tuan dan puan-puan ni sebagai Melayu, nak bercakap dengan Cina, susah. Tuan-tuan dan puan-puan membesar dengan setengah nilai, orang Cina dia ada nilai yang lain. Kenapa seringkali orang Cina, dia takut anak dia masuk Islam? Tidak lain tidak bukan, kerana kalau kita lihat, tahun 70-an, 80-an, hatta 90-an, apabila seorang Cina masuk Islam, dia kena tukar nama, betul? Terus bin Abdullah habis, betul? Sampai kadang-kadang nama keluarga pun tak ada. Kenapa mereka begitu mementingkan nama keluarga? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, itulah legasi. Kenapa orang Cina sangat mementingkan anak lelaki berbanding dengan anak perempuan? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, anak lelaki meneruskan legasi nama keluarga, sedangkan anak perempuan bila kahwin, anak yang dia lahirkan akan ikut nama keluarga suami dia. Sebab itu diberikan keutamaan kepada lelaki. Dan ini banyak berlaku di dalam tamadun. Cuma Islam berbeza. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, apa mindset orang Cina? Pertama, bila dibandingkan dengan Islam, Yiling Xing, dia ada sebut. Iaitu dia kata, orang Cina ini, dia ada satu perasaan bangga dengan ketamadunannya. Dia bangga dengan apa? Dia bangga dengan tamadunnya yang berusia 5,000 tahun. 5,000 tahun. Dia bangga dengan tamadun 5,000 tahun. Sebab mereka akan fikir, orang Melayu tamadunnya berapa lama? Orang Arab tamadunnya berapa lama? Maka bila mereka banding, saya orang Cina yang mempunyai tamadun berusia 5,000 tahun, kenapa saya nak masuk satu agama yang berusia 1,400 tahun tamadunnya? Dari segi tamadun, saya lebih banyak. Saya sebagai Cina lebih banyak. Kenapa nak pergi kepada satu tamadun yang kurang berbanding dengan Cina? Jadi di situ, orang Cina, dia ada apa yang disebut sebagai superiority complex. Dia merasa dia ada kelebihan dari situ. Cuma along the way, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsi jawapan dia. Iaitu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, tak dinafikan 5,000 tahun ketamadunan. 5,000 tahun ketamadunan, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang tak diceritakan ialah apa yang berlaku sepanjang 5,000 tahun ketamadunan itu. Buat apa kalau ada 5,000 tahun ketamadunan yang okey, bagus, tetapi apa yang berlaku sepanjang itu? Contohnya, rampasan kuasa, bunuh-membunuh, ibu nak bunuh anak sendiri, anak nak bunuh bapa supaya anaknya boleh jadi maharaja. Seorang bapa, seorang maharaja yang bernama Tang Ming Huang. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak kenal lah. Tang Ming Huang. Beliau adalah maharaja dan dia mempunyai seorang menantu yang cun. Nama menantu dia adalah Yang Kui Fei, iaitu Lady Yang dalam konteks yang kita faham. Sorry ya, ini bukan nak bebankan tuan-tuan dan puan-puan dengan banyak nama ni, tak. Sebab nama Cina kadang-kadang susah nak ingat kan. Senang je, okey? Tuan-tuan dan puan-puan cuma perlu dengar, yang ni tak penting sangat. Cuma untuk pengetahuan am saja. Di mana Maharaja Tang Ming Huang, dia mempunyai seorang menantu yang bernama Yang Kui Fei. Cantik. Cantik orang dia. Lalu, Maharaja Tang Ming Huang, dia suka kepada menantu dia. Apa dia buat? Dia bunuh anak dia. Maharaja bunuh anak sendiri supaya dia sendiri boleh menjadikan Lady Yang ataupun Yang Kui Fei sebagai gundik dia. Sebagai gundik dia. Maka itulah yang terkandung di dalam sejarah 5,000 tahun dalam ketamadunan. Apa sebenarnya nak dibanggakan dengan tamadun 5,000 itu sebenarnya? Ketinggian ilmu dan sebagainya. Sedangkan kalau ikut di satu gunung, pergunungan Helen di Yinchuan. Saya tahu benda ini sebab
Tahun 2013 saya pergi ke China untuk buat penggambaran rancangan tetamu masjid di China yang telah disiarkan beberapa tahun lepas. Maka saya sampai ke situ. Di situ mereka menjumpai tulang-tulang manusia berusia 40,000 tahun. Maksudnya, sebelum itu telah wujud pun tamadun manusia yang lain. Tetapi yang direkodkan hanyalah 5,000 tahun. Maka tuan-tuan dan puan, perasaan bangga itu ada. Tetapi perlu dikongsikan dengan mereka apa yang berlaku di dalam ketamadunan itu dan sebagainya. Allah.